Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar semua? Sihat? Temu kembali bersama Ustazah Hawa. Subjek Bahasa Melayu tahun 3. Baik. Hari ni kita masih lagi di bawah tajuk kejayaan keluarga. Muka buku teks. Okey, buka buku teks muka surat 10. Okay, yang Ustazah tak ni lagi kan, tak bincang dan tak buat latihan lagi dalam buku aktiviti. Baik, kita di bawah tajuk kejayaan keluarga, iaitu kita akan belajar simpulan bahasa. Simpulan bahasa, ingat lagi tak simpulan bahasa yang kita buat tu, yang air muka, bulat hati, buah hati, hati wajah. Itu semua adalah simpulan bahasa. Baik, kita tengok ni. Okey, yang perkataan yang berwarna purple, yang warna ungu tu ialah simpulan bahasa. Yang titik peluh ni, mandi peluh, lepas tu cari jalan, bulat hati, itu semua adalah simpulan bahasa. Baik, kita tengok satu persatu. Ni dia suruh kita buat ayat bina karangan. Bina karangan berdasarkan isi-isi yang dia bagi dekat gambar kat atas ni. Okay, tengok gambar pertama. Dia bagi kebun lobak, membekalkan lobak, titik peluh. Okay, titik peluh tu apa? Okay, ingat, titik peluh tu ialah hasil usaha yang bersungguh-sungguh. Titik peluh, hasil yang dia bekerja bersungguh-sungguh, tu titik peluh. Maksud simpulan bahasa titik peluh ialah hasil usaha yang bersungguh-sungguh. Baik, kita tengok gambar kedua. Dia ada isi perkataan sangat rajin, mandi peluh, bersungguh-sungguh. Mandi peluh tu apa? Mandi peluh tu bekerja kuat. Maksud dia bekerja kuat. Mandi peluh bekerja kuat maksud dia. Ingat tu. Okey, baik. Tengok pula yang seterusnya, gambar yang ketiga. Iaitu tayar kereta sorong. Cari jalan. Dan yang ketiga, keluarkan tayar. Itu isi yang diberi dalam gambar yang ketiga. Baik, apa maksud cari jalan? Yang simpulan bahasa tu, cari jalan. Cari jalan. Ingat betul-betul. Berusaha atau berikhtiar melakukan sesuatu. Cari jalan, dia nak apa nak kena buat ni. Tu cari jalan. Berusaha nak melakukan sesuatu. Tu ialah cari jalan. Baik, gambar yang keempat, isi dia. Yang pertama, letak papan di dalam lubang. Yang kedua, isi kedua, bulat hati. Isi yang ketiga, tekad menarik kereta sorong. Tengok perkataan simpulan bahasa bulat hati ni. Apa dia bulat hati ni? Bulat hati ni dia bersungguh-sungguh ketika melakukan sesuatu, ataupun nekat. Dah nekat dah nak buat benda ni. Contoh, saya nekat untuk pergi ke untuk mencapai dalam peperiksaan dengan cemerlang. Bulat hati, itu nekat, bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, nekat.
Itu ialah maksud bagi simpulan bahasa bulat hati. Baik. Kita tengok perenggan yang dia dah bagi dalam gambar yang pertama tu. Dia dah bagi dah karangan perenggan yang pertama berdasarkan isi yang ada di dalam gambar yang pertama. Yang kebun lobak, titik peluh. Okey. Baik, kita tengok perenggan pertama. Amin dan Arif adik-beradik. Mereka mempunyai kebun lobak yang luas. Tengok dia dah gunakan satu kata isi yang ni. Kebun lobak ni kan. Dia dah guna dalam ayat ni di bawah ni. Mereka mempunyai kebun lobak yang luas. Seterusnya, mereka membekalkan lobak kepada peniaga-peniaga lain. Tengok, dia menggunakan isi kedua. Membekalkan lobak. Dalam ayat ni dia guna perkataan ni. Membekalkan lobak kepada peniaga-peniaga lain. Tengok ayat yang dia buat tu. Lepas tu ada dialog pula. Sungguh-sungguh tanaman hasil titik peluh kamu berdua. Puji Encik Husin. Tengok ini titik peluh ni ialah isi yang ketiga dalam gambar tu yang dibagi tu ni. Titik peluh ni. Titik peluh tu. Digunakan dalam perkataan dialog. Sungguh-sungguh tanaman hasil titik peluh kamu berdua. Puji Encik Husin. Baik. Apa kata yang seterusnya? Terima kasih Encik Husin. Balas Amin dan Arif. Siap untuk isi yang pertama dalam gambar yang pertama. Jadi kita sambung pula yang kedua. Sambung isi yang kedua. Gambar yang kedua, sangat rajin, mandi peluh dan bersungguh-sungguh. Okey, kita bina ayat perenggan yang kedua berdasarkan isi yang dibagi ni. Yang ketiga-tiga isi ni. Baik, Amin dan Arif. Okey, apa ayat yang sesuai di sini kalau tengok gambar? Berdasarkan gambar kan? Apa kita nak buat? Okey, Amin dan Arif. Sambung Amin dan Arif. Mungkin kita boleh buat sangat rajin bekerja di kebun lobak mereka. Mungkin kita boleh buat Amin dan Arif pekerja yang sangat rajin. Mungkin kita boleh tukar macam tu. Dah selesai yang isi pertama ni. Sangat rajin. Kita dah buat tadi kan. Ustazah dah bagi tahu tadi. Baik, kita buat pula isi yang seterusnya, mandi peluh. Macam mana kita nak buat ayat mandi peluh? Mandi peluh ni Ustazah kata apa tadi? Bekerja kuat. Baik. Okey, mereka bermandi peluh ataupun bekerja kuat untuk menjaga tanaman lobak mereka. Ataupun mereka bermandi peluh untuk mengusahakan tanaman lobak mereka. Buatlah ayat yang sesuai yang berdasarkan gambar. Tak payah ikut apa yang Ustazah buat pun boleh. Ikut ayat yang buat ayat yang sesuai dengan gambar. Ikut ayat masing-masing. Baik, isi seterusnya bersungguh-sungguh. Buatlah ayat bersungguh-sungguh. Contohnya mereka bekerja bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil tanaman lobak yang terbaik. Atau mungkin kita boleh buat apa? Mereka bekerja bersungguh-sungguh menjaga kebun mereka. Mungkin kita boleh buat ayat macam tu. Bergantung
pada gambar dan isi. Dan kreativiti murid-murid. Macam mana nak buat ayat tu. Okey. Baik, kita dah selesai isi yang kedua, gambar kedua. Kita pergi pada gambar yang ketiga pula. Okey, gambar yang ketiga. Kita tengok kereta sorong tu masuk dalam lubang. Okey. Macam mana kita nak buat ayat ni? Takkanlah tiba-tiba terus tayar kereta sorong masuk dalam lubang kan? Kita buatlah ayat sikit. Macam contohnya kita mulakan ayat kita. Amin selalu menggunakan kereta sorong untuk mengangkat lobak. Mungkin kita boleh mulakan ayat kita dengan macam tu. Ataupun ketika Amin mengalihkan lobak tayar kereta sorong, tiba-tiba tayar kereta sorong termasuk ke dalam lubang. Mungkin kita boleh buat ayat yang macam tu. Okey, ayat tayar kereta sorong ni. Okey, sudah yang pertama. Baik, kita pergi isi yang kedua, cari jalan. Arif, macam mana nak buat ayat? Arif, kita nampak. Okey, Ustazah bagi nama Amin yang pakai baju biru tu dan Arif pakai yang baju oranye tu. Baik, Arif ternampak kejadian tersebut dan mencari jalan untuk membantu Amin. Isi yang kedua, tengok Ustazah menggunakan isi kedua, cari jalan menggunakan simpulan bahasa. Cari jalan apa? Berusaha, berikhtiar untuk melakukan sesuatu. Dia berikhtiar macam mana nak selesaikan masalah yang tayar masuk dalam lubang tu. Itu maksud dia. Dia mencari jalan, berusaha untuk mencari idea membantu Amin. Kita boleh buat macam tu. Tak pun kita sambung. Arif mencari jalan untuk membantu Amin untuk mengeluarkan tayar dari lubang tersebut. Kita gabungkan sekali isi tu. Isi kedua dengan isi ketiga. Ni dua ni. Kita gabungkan. Menjadi dalam satu ayat. Boleh juga. Kan? Okey, dah habis isi yang ketiga, gambar yang ketiga. Okey, kita pergi ke gambar yang terakhir. Kita tengok pula macam mana. Baik. Isi yang pertama, letak papan di dalam lubang. Yang kedua, bulat hati. Ketiga, tekad menarik kereta sorong. Baik, macam mana kita nak bina ayat ni? Letak papan di dalam lubang. Mungkin kita boleh buat ayat. Arif terfikirkan idea untuk letak papan di dalam lubang tersebut. Mungkin kita boleh macam tu. Ataupun nak sedap lagi, kita boleh buat Arif memikirkan idea untuk letak papan di dalam lubang tersebut di belakang tayar kereta sorong. Kalau nak buat ayat sedap sikit lah kan, nak buat panjang sikit ke, boleh juga. Okey, selesai yang isi yang pertama ni, dah selesai. Okey, kita buat pula ayat bulat hati. Okey, bulat hati ni apa? Yang Ustazah kata tadi, bulat hati ni bersungguh-sungguh ketika melakukan sesuatu ataupun nekat. Baik. Mungkin kita boleh buat ayat. Amin dan Arif bulat hati. Ataupun maksud dia, Amin dan Arif nekat untuk mengeluarkan tayar tersebut. Mengeluarkan tayar dari lubang tersebut. Macam tu. Ataupun kalau tak nak menggunakan Amin dengan Arif, kita gunalah kata ganti nama.
Kata ganti nama yang ketiga, mereka. Gunalah kata ganti nama diri yang ketiga. Mereka bulat hati untuk mengeluarkan tayar dari lubang tersebut. Boleh juga. Okey, selesai yang bulat hati tu, selesai. Okey, yang ketiga, tekad menarik kereta sorong. Macam mana kita nak buat? Baik, kalau kita tengok gambar tu, ada dialog daripada Arif. Arif kata tarik. Okey, kita buatlah dialog sikit. Buat suku kata macam dekat bawah ni kan. Yang kat bawah ni macam ni. Macam ni. Macam ni. Itu ya dialog. Mungkin kita boleh, contohnya kita boleh buat Arif berkata kepada Amin, Amin tarik. Kata Arif, titik. Kita buka pengikat kata. Kita butrofik kat situ. Baik. Dah siap tadi. Amin tarik, kata Arif. Lepas tu kita buat ayat tekad menarik kereta sorong tu. Macam mana kita dah buat? Amin mula tekad untuk menarik kereta sorong dari lubang itu. Kalau nak sedap lagi kan, Amin mula tekad untuk menarik kereta sorong dari lubang itu, manakala Arif menolak kereta sorong itu. Macam tak kena pula kan? Okay, tak apa, buang perkataan manakala tu. Ayat yang akhir tu kita tak payah guna ayat yang ni je. Yang pertama, Amin mula tekad menarik kereta sorong tu. Okey, dah siap dah kan? Dah habis semua kita guna isi yang kat atas ni. Baik, kalau tengok ni, dia tulis, dia bagi gambar tanda tanya kan. Mestilah ada pengakhiran dia. Kalau ada permulaan, mestilah ada penutup. Okey, mestilah ada penutup. Takkanlah kita nak biar Arif tekad untuk menarik kereta sorong itu. Takkan titik habis itu je. Kenalah ada penutup. Okey, contoh penutup kita boleh buat. Mungkin kita boleh buat akhirnya kereta sorong itu berjaya ditarik keluar oleh Amin dan Arif. Lepas tu buatlah lagi. Tambahlah lagi kan. Selepas kejadian itu, katalah mereka lebih berhati-hati ke. Mereka menutup lubang yang ada di kebun ke. Buatlah ayat. Tak pun kita boleh buat ayat pengakhiran yang negatif. Contohnya, Amin atau Arif terluka semasa menarik keluar kereta sorong itu. Buatlah ayat penutup dia. Okey, dapat setakat ni semua? Baik, macam itulah kita nak guna, macam mana kita nak gunakan simpulan bahasa dalam karangan kita. Baik, saya rasa sampai itu saja kita punya kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.